Tuan-tuan dan puan-puan, warga Tebrau, okey tak? Okey? Okey, kalau okey, kita tak okey ni. Telur tak ada, you pun okey. Barang mahal, you pun okey. Betul okey Pertama, saya ingin merakamkan dulu penghargaan saya kepada Pak Hassan. Yang dia sebut tadi, saya cukup terharulah Pak Hassan. I'm really touched by what you just said. Dan dia imbas kembali persahabatan saya dengan Pak Hassan hampir 20 tahun. Sebelum saya masuk politik, sampai hari ini saya dipentas 20 lebih tahun. Terima kasih Pak Hassan. Dan saya nak tambah sedikit cerita tu tentang saya jadi anak guam kepada Pak Hassan. Sebab Pak Hassan mungkin tidak sebut, saya pun pernah jadi lawyer dia juga. Dia pun anak guam saya. Mungkin bukan satu kali, mungkin lebih. Sebab Pak Hassan ni dia lantang. Dia berani. Kalau tak betul, dia cakap saja. Itulah kenapa dia selalu disaman oleh polis. Charge dituduh di mahkamah, di bawah akta hasutan. So banyak kalilah saya bela Pak Hassan dan on record saya nak kata saya tidak pernah kalah. Itulah kenapa Pak Hassan masih boleh layak untuk jadi calon parlimen. Bukan itu saja tuan-tuan dan puan. Seorang lagi kawan kita tadi Arthur ada sebut, saudara Eunice Warren. Itu pun satu kes yang sangat penting dalam kerjaya kita. Saya dengan Pak Hassan bersama dengan saudara Siva Rasa, mantan ahli parlimen Sungai Buloh, kita juga bela saudara Eunice Warren sampai ke Mahkamah Rayuan. Dan kes tu mencipta sejarah dalam perundangan Malaysia. Sebab kes tu ada satu kes yang cukup bermakna dalam perlembagaan kita. Senang kata tuan dan puan-puan, saya dengan Pak Hassan dan tim peguam di keadilan, kita lawan kerajaan dari jalan raya sampai ke dalam mahkamah. Ada orang, macai-macai UMNO tu, dia kata apa? Kalau Barisan Nasional menang, kita akan buka semua kes yang melibatkan politician Pakatan Harapan. Saya kata, tak payah tunggu. Buka sekarang. Wakil rakyat kita, macam Pak Hassan, kita dituduh di mahkamah di bawah akta hasutan. Sebab kita cakap benda yang betul. Dia takut, dia charge kita. Tengoklah kes-kes orang UMNO. Semua kes sakau, rasuah, korup. Betul tak dalam puan-puan? Zahid Hamidi dituduh di mahkamah. Kenapa? Adakah dia dituduh sebab dia jerit selamatkan rakyat? Dia dituduh di mahkamah sebab ada kes pecah amanah. Betul tak? Najib Tun Razak, Perdana Malaysia yang paling terkenal dalam dunia. Bukan saja kita carry, CNN, BBC, Al Jazeera, semua kena dia. Sebab dia merupakan Perdana Menteri Malaysia pertama yang sakau, yang curi duit rakyat dan juga Perdana Menteri yang masuk penjara untuk 12 tahun tuan dan puan-puan. Dan saya nak point out sini. Kalaulah orang kata, buat apalah saya pilih PH ni? 22 bulan ada buat apa? Sebelum saya bicarakan apa yang kita buat, saya nak tunjukkan ini saja. Kalaulah bukan Pakatan Harapan dan juga rakyat kita menang pada 9 Mei 2018, tuan-tuan dan puan-puan fikir hari ini kerajaan akan charge Najib Tun Razak atau tidak? Hari ini Najib akan masuk penjara atau tidak tuan-tuan dan puan-puan? Tidak mungkin. Sebab dengan kuasa rakyat demi nak menuntut keadilan, makalah kita berjaya hantar Najib Tun Razak ke dalam
penjara. Bukan saja Najib mungkin Najib ni dia betul-betul rindu Rosmah. Tahu kan? Dia kan betul-betul rindu Rosmah tu sebab dia ada kata I need your advice. Rosmah kena kasih nasihat dia, I need your advice. Mungkin dia rindu sangat. Rosmah sekarang pun ada case. Rosmah sekarang pun mungkin akan join suami dia di Sungai Buloh juga, tuan dan puan-puan. Jangan main-main 900 lebih juta tau. Bukan 9 juta. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itulah Malaysia yang kita ada. Saya tukar cerita sikit, saya nak memperkenalkan sendiri. Tadi Pak Hassan ada sedikit latar belakang saya nak tambah sedikit. Saya adalah adun Bukit Batu daripada 2013. Masa tu saya menang kerusi tu buat kali pertama untuk keadilan dengan undi hampir 3,000. Pada 2018 saya menang lagi, kali ini majoriti tambah kepada lebih daripada 10,000 di Bukit Batu. Saya boleh katalah, bukannya saya terlalu yakin atau apa, tapi saya yakin kalaulah saya tanding lagi pada PRN yang lepas, saya ada keyakinan saya boleh kekal menang kerusi Bukit Batu untuk kali ketiga. Tetapi pada masa tu, saat tu, saya membuat satu keputusan. Saya membuat keputusan untuk tidak lagi tanding kerusi yang selamat Bukit Batu atas dua sebab. Pertama, sebab Parti Keadilan Rakyat ni adalah parti reformis. Parti ni ada banyak bakat. Ada orang muda yang berwibawa dan perlukan platform untuk mereka menyuarakan isu-isu rakyat. Itulah macam mana kita boleh grow. Kita bukan parti macam UMNO. Ada orang jadi ahli parlimen 6 penggah, 7 penggah pun tak nak turun. Kita parti reformis. Saya rasa 2 penggah dah cukup. Saya nak kasih orang muda platform baru. Dan saya amat gembira saudara Arthur Chong. Hari ini YB. Dia seorang YB saja hari ini. Yang lain tak ada YB lagi. Arthur telah memikul tanggungjawab tu. Dan dia telah menang mempertahankan kerusi Bukit Batu untuk Parti Keadilan. 3 penggah kita pegang. Dan kedua, yang bagi saya lebih signifikan, yang lagi penting. Saya kawan baik dengan Steven. Kita sama-sama masuk parti 2008. Macam Cik Zam tadi ada kata. Dulu Steven ada kerjasama dengan JPRP, dia timbalan SU. Saya kawan baik dia. Kita ada bincang banyak benda di level kita sentiasa kawan. So bila Steven buat pengumuman yang terkejut itu, saya cukup sedih. Saya boleh tunjuk lagi WhatsApp dengan Steven 1 hari sebelum dia umum. Dia sokong Muhyiddin. Saya tanya dia lagi. Dia tak jawab dengan jelas. So bila saya nampak dan saya cukup sedih dengan tindakan Steven, pertama dari segi personal, saya rasa malu sebagai seorang kawan. Dan juga sebagai seorang rakan perjuangan selama ini. Kedua, saya rasa Parti Keadilan kita perlu memohon maaf kepada rakyat Tebrau. Kerana calon kita, MP kita telah mengkhianati mandat yang diberi oleh warga Tebrau untuk mewakili Parti Keadilan. Bagi saya, itu adalah satu keperluan. Maka, atas dasar itu, saya mengambil keputusan pada saat itu, saya tidak lagi akan tanding DUN Bukit Batu.
dan saya terus ke rumah pejabat Presiden. Saya maklum kepada Presiden. Boleh cerita sikit ni lah. Saya cakap dengan Presiden, bos, untuk PRN ni saya tak nak tanding lagi di Bukit Batu. Anwar cakap, tak boleh. Kenapa you tak nak tanding? So saya ceritalah kenapa saya tak nak tanding. Sebab saya nak mendapat balik, menebus balik maruah. Menebus balik maruah parti di Tebrau. So hari ini, pada hari Jumaat, saya berterima kasih kepada parti, kepada Presiden dan timbalan Presiden. Saya telah diberi sekarang peluang ini untuk menembus balik maruah parti di Tebrau, tuan dan puan-puan. Tetapi tuan dan puan-puan, itu hanya bab pertama. Diberi amanah yang cukup berat ni, saya dan Pak PH, kita kena menang. Kita kena menang di Tebrau. Itu barulah kita komplit cerita ini.